Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah bantu seramai 1577 orang 1577 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan saya rasa sangat-sangat seronok sebabkan kita punya berapa ramai kita dah bantu setakat ini. Pada bulan 7 sahaja sehingga ke 24 Julai kita telah membantu seramai 199 orang. Saya rasa angka ni tak lama lagi kita akan pecahkan kita punya rekod pada bulan 12 hari itu, iaitu seramai 248 orang. Tapi itu bukan poin dia. Poin dia sekarang ni adalah tentang diet. Salah silap orang bila nak berdiet. Apakah contoh salah silap orang yang berdiet? Salah satunya saya nak share pada malam ini adalah berkenaan dengan diet tak makan nasi. Siapa sini pernah dengar ataupun siapa sini pernah berdiet nak turunkan berat badan punya pasal ni supaya nampak jalan lebih slim, dapat turunkan berat badan, dapat rasa macam gitu lebih macam supermodel punya type gitu kan, slim gila habis macam anak dara. Dan cara yang mereka gunakan adalah dengan cara tak makan nasi. Siapa yang pernah tahu cara macam tu boleh tak komen pernah? Saya pernah cuba ataupun kenal mereka yang pernah cuba cara ni, baik mengaku cepat. Okey, saya nak share sebenarnya ada satu jenis diet yang sebenarnya dia adalah jenis tak makan nasi. Saya bukan kata saya tak agree. Bagi saya terpulang nak buat diet macam mana sekalipun, tapi yang paling penting sekali adalah kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu yang sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak makan nasi. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love buat banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, maksud diet tak makan nasi ni kan, hai apa khabar yang baru join Facebook Live kita. Right, contoh yang macam diet tak makan nasi ni, apa yang contoh yang berlaku kepada mereka? Ada beberapa kesan yang akan berlaku kepada mereka. Okey, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love buat banyak yang baru join Facebook Live kita ni. Hai puan siapa? Puan Nur Haizi, Tuan Nur Haizi, Puan Nur Zima, Puan Cik AB Rahman, apa khabar yang baru join Facebook Live kita. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Okey, saya nak tanya, siapa sini pernah cuba try makan nasi, diet tak makan nasi? Boleh tak komen, saya pernah cuba diet tak makan nasi. Okey, diet tak makan nasi boleh, tak ada masalah. Cumanya kesan dia adalah dia akan dapat rasa macam badan rasa lemau, rasa penat, rasa tak selesa, rasa mengantuk, rasa macam tak boleh nak bagi the best kepada diri sendiri. Kemungkinan juga dia mungkin akan rasa macam cramp, rasa macam otak tak dapat nak berfikir dengan baik, macam itulah. Jadi apa saya nak suggestkan kat sini adalah, why not kalau katakan kita cuba turunkan berat badan dengan ilmu. Maksud turunkan berat badan dengan ilmu tu macam mana? Siapa sini nak tahu? Contoh maksud turunkan berat badan dengan ilmu ni bermaksud adalah, let's say kalau katakan kita tahu benda apa sebenarnya yang kita boleh makan, berapa banyak yang kita boleh makan sehari, macam mana portion makan yang kita patut ambil untuk kita punya sumber karbohidrat, sumber protein, sumber fat dan sebagainya. Kita akan senang gila nak mampus turunkan berat badan. Saya bagi tahu sekali, senang gila nak mampus turunkan berat badan. Saya bukan kata, tapi itulah the real hakikat dia. Sebagai contoh, ada salah seorang bekas student kita. Salah seorang daripada bekas student kita. Okey, hai apa khabar semua? Hai Kak Lin, apa khabar Kak Lin? Saya nak share sikit salah seorang daripada bekas student kita ni. Kejap, saya tunjuk sikit gambar dia. Dia merupakan salah seorang daripada bekas student kita yang pada asalnya dia pernah cuba diet tak makan nasi. Dan tak menjadi. Tak menjadi pula tu kan. So, contohnya lah, gambar dia tak ada pula kat sini. Tak apa, saya just tunjukkan salah satu gambar dia. Salah satu gambar orang lain kalau boleh. Alright, ni nama di gambar dia adalah Puan Hasnizan. Inilah gambar Puan Hasnizan dulu sebelum dia bersama dengan kita. Dia memang badan agak cabi sikit, kerja kilang, memang pergi kerja pagi, balik kerja petang atau malam macam itulah. Memang kerja dia memang tak seronok lah sebenarnya kan. Tapi lepas dah follow cara kita, dapatkan meal plan daripada kita, and then pula lepas dah dapatkan meal plan, dia follow pula kita punya program selama 30 hari. Macam ni badan dia. Nampak tak perubahan bentuk badan dia? Dan kita boleh nampak dari sudut wajah dia, muka dia dah tak cabi dulu dah. Macam agak unfair sebab ini gambar berdiri.
Ini pula gambar tengah duduk, macam unfair kan. Tapi the real thing is sebenarnya bukan tengok pada badan saja kita boleh nampak, kita punya wajah pun sebenarnya akan nampak sejauh mana kita punya kecabian kita. Boleh faham tak? Selamat malam Puan Anangle, apa khabar? Kan? Terima kasih yang baru join Facebook Live kita. Saya just nak sampaikan berkenaan dengan cara diet. Sebenarnya kalau kita ada ilmu, kita boleh makan apa sahaja yang kita nak. Siapa sini faham? Kita boleh makan apa sahaja yang kita nak. Tu bermaksud kita boleh makan nasi, kita boleh makan sayur, kita boleh makan buah. Sayur dengan buah tu macam semua pun okey kan? Contohnya lagi, macam kita boleh juga minum air manis, kita boleh juga makan kuih, kita boleh juga makan banyak. Yang penting sekali kita kena ada ilmu. So macam mana? So that's why kita createkan meal plan kepada mereka yang nak belajar macam mana cara turunkan berat badan. Dan kita bukan setakat bagi meal plan sahaja, kita juga akan bagi meal plan dengan juga kita bagi akses selama 30 hari untuk you all belajar macam mana cara korang boleh boleh belajar cara kurus tanpa produk ni. Sebab bila kita belajar cara kurus tanpa produk, yang paling best sekali adalah kita boleh nampak progres kita tu berlaku dengan sangat gila pantas. Maksud saya, bila kita faham cara kurus tanpa produk ni, kita akan perasan kita boleh makan apa saja. Kita baru perasan kita boleh makan apa saja. Saya nak tunjuk gambar salah seorang daripada bekas student kita yang dulunya macam dia takut-takut je nak makan. Waalaikumsalam Kak Ami, apa khabar? Okay, macam ni, nama dia lah Puan Ju Izzatul. Dulu Puan Ju Izzatul macam ni badan dia, sebelum dia follow cara kita lah. Dan lepas dia follow cara kita, dia jadi macam ni. Dia berjaya turunkan sampai 12.4 kilo dalam masa 26 hari. Dan dia punya saiz baju daripada double XL ke triple XL, saya tak ingat. Dia boleh turun daripada macam ni, daripada double ke triple XL, boleh turun kepada macam ni. Nampak tak perubahan bentuk badan? Siapa nama? Perubahan bentuk badan Puan Ju Izzatul. So yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali itu adalah committed, buat je apa yang kita rasa macam patut kita buat. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Waalaikumsalam Puan Ani Suryani, apa khabar Puan Ani? Alright. Tajuk kita apa Diet tak makan nasi Diet tak makan nasi. Diet tak makan nasi. Alright, cantik. So dah. So terima kasih kepada Puan Samsuriwati yang tag. Alhamdulillah. So itulah dia, antara kesan-kesan yang macam agak kurang baik kepada diri kita, especially bila kita follow cara diet yang salah. Hai Puan Jumaat. Puan ke Tuan? Saya pun tak pasti. Tuan ke Puan? Puan Jumaat ke ataupun Tuan? Saya tak pasti. Puan ke Tuan tu? Sekejap saya tengok sikit. Right. Yeah. So that's why antara kesan mereka yang diet tak makan nasi ni, one day mereka akan jadikan diri mereka ni macam sangat susah nak turunkan berat badan in the future. Kenapa tahu? Sebabkan metabolisme mereka dah semakin merosot. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita kurang ambil nasi, kita punya badan rasa tak bertenaga. Dan bila rasa badan tak bertenaga, kita akan cuba lawan je segala apa yang kita nak lawan. Dan badan kita, dia perlukan glycogen. Dan glycogen ni hanya datang daripada karbohidrat sahaja. Kalau kita stop makan nasi, otak kita akan meminta that glycogen punya sumber. Glycogen punya sumber tu hanya datang daripada karbohidrat sahaja. That's why orang yang stop makan nasi, dia akan rasa craving makan benda-benda manis. Siapa sini? Siapa sini pernah cuba diet tak makan nasi, lepas tu rasa craving nak makan benda manis sahaja? Contoh. Okay, contoh. Kan, contoh. Siapa nak tahu? Puan Jumaat, minta maaf. Okay. Contoh, siapa nak saya bagi contoh? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Sekejap, saya nak bagi contoh ni. Contoh ni dengan harapan bila kita faham, kita akan dapat realize sebenarnya kita baru, macam tu sebenarnya. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak share kepada 10 tempat, 20 tempat supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ini. Cek komen sikit, dah ready. Boleh tak bagi saya love banyak? Okay. Contohnya kan, Puan ini kata nak tahu. Contohnya macam bila kita macam let's say kita berpuasa. Bila kita berpuasa, okay, pada waktu-waktu nak pergi beli barang makanan buka puasa tu, kita akan pergi pasar Ramadan, kita rasa macam kita nak tapau je semua kuih dekat situ.
Kenapa kita rasa nak tapau semua kuih dekat situ? Kenapa kita tak rasa macam kita nak makan benda lain? Kenapa nak beli minuman manis dan nak tapau makanan-makanan manis macam tu? Kenapa? Sebabkan pada waktu jam pukul 3, 4 petang macam tu, badan kita dah kehabisan glycogen dan sekarang ni dia tengah gunakan lemak kita sebagai tenaga. So pada waktu tu kita tak rasa lapar pun. Tapi kita ada rasa berkeinginan. Ada rasa berkeinginan untuk makan makanan seperti yang manis-manis. Kenapa? Nak tahu tak kenapa? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love berbanyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Kenapa? Sebab otak kita bagi signal kepada badan kita untuk membuat pilihan. Pilihan apa? Memilih makanan-makanan yang manis-manis. Itu adalah cabaran pertama, cabaran nombor 1 bagi mereka yang berpuasa. Dan itulah cabaran terbesar bagi mereka yang diet tak makan nasi ataupun diet makan kurang sangat karbohidrat dia. Itu yang berlaku, mereka akan rasa craving benda-benda manis, mereka rasa macam kek dengan coklat, kek aiskrim semua macam sedap je kalau dapat kan. So, itulah antara kesan yang berlaku pada mereka. What if kalau katakan saya beritahu kepada you all, korang boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa sini rasa best? Siapa sini rasa seronok kalau katakan dia rasa dia boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan? Boleh tak komen best ke best? Boleh tak komen best ke tak best ke, macam mana ke? Boleh tak komen sekejap? Bagi saya, kalau katakan saya dapat makan makanan kegemaran saya hari-hari, satu masalah paling besar kepada mereka yang nak berdiet ni, mereka akan dapat stay konsisten bila mereka berdiet. Maksud saya mereka akan dapat berdiet dalam keadaan macam mereka boleh cara diet macam tu boleh tahan selama berlama-lama, berbulan-bulan, malah mungkin bertahun-tahun lamanya. Contohnya kan, macam mana student saya. Okey, student saya yang dapat follow cara diet kita ni, alhamdulillah, dia apa ni nama dia, Puan Nurul Ikin. Macam ni badan dia pada bulan 1 kot, tahun 2020. Bukan tahun 2021 tahun 2020, tahun lepas. Okey. Berat dia 86, 90 saya tak ingat macam itulah, tapi at that area lah. Dia follow cara kita, follow meal plan, dan meal plan dia pula dia boleh makan makanan kegemaran dia. Dan antara salah satu benda yang saya bagi dia green light untuk makan adalah saya suggest dia untuk makan KFC. Nak tengok tak macam mana badan dia selepas 3 ke 4 bulan, 4 ke 5 bulan macam tu, lepas dah follow cara kita? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh tak komen nak tengok? Ini yang berlaku kepada diri dia dalam tempoh beberapa bulan tu. Dan benda ni berlaku dalam tempoh yang lama. Lama tu lama, tapi dia takkan jadi kalau katakan dia tak boleh nak konsisten buat cara yang betul bila nak berdiet. Setuju tak? Kalau katakan dia follow diet yang dia susah nak ikut, contohnya macam diet tak makan nasi, contoh, ataupun diet jenis yang tak makan makanan kegemaran dia, dia kena makan makanan yang tak sedap je, macam makan plastik dengan macam makan polistrin. Dia menyebabkan lepas tu dalam masa yang tak lama lepas tu dia akan give up dan dia akan stop berdiet, dan dia akan kembali semula dengan memakan makanan tak apa-apa. Jadi that's why bagi saya the only way untuk selesaikan masalah mereka yang nak berdiet, dia rasa susah sangat nak konsisten berdiet ni, salah satu cara dia adalah dengan cara kena pilih makanan-makanan yang dia suka makan. Contoh, saya tak boleh tinggalkan kopi. Setiap hari mesti saya kena minum sekurang-kurangnya 2 ke 3 cawan sehari. Mesti. Wajib untuk saya. Jadi, diet tu saya tak boleh nak miss. Saya kena makan juga, saya kena juga minum kopi. Kalau tak saya rasa bosan. Macam tak lengkap dunia saya kalau katakan saya tak minum kopi. Kan boleh tak komen sikit makanan apa yang korang tak boleh miss? Boleh tak komen? Saya tak boleh juga miss makanan-makanan seperti macam makanan let's say kari, ataupun makanan-makanan macam rendang. Macam raya hari tu kan, ada rendang apa, saya seorang je habiskan rendang tu. Saya juga tak boleh miss makanan-makanan macam seperti macam kebanyakannya ayam base lah, ayam punya base kan. Nasi pula saya boleh je makan, tak makan saya okey je. Yang penting kopi kena ada, ayam kena ada. 2 tu je. Other than that, saya tak kisah pun. Boleh menguap. Boleh menguap waktu live. Jarang saya menguap waktu live. Biasa waktu live saya tak menguap.
Minta maaf tiba-tiba saya termenguap pula, saya tak sengaja. Macam saya cuba tahan tadi, dia macam nak juga keluar. Tak tahu kenapa kan. Minta ampun, minta maaf. Sebabkan hari ni saya tidur, semalam saya tidur lewat. Bangun pula awal sebab saya ada kelas. Lepas tu pula saya tak sempat tidur langsung. Memang agak mengantuk sikit. Petang tu pula saya bawa Alim pergi ke Ceras ambil barang. Lepas tu pula saya balik. Lepas tu mandi-mandi, solat semua. Dan terus prepare buat live dan sebagainya. Mungkin tidur awal lah malam ni. Alright, so that's why bagi saya, nak tak dengar satu conclusion bagi Facebook Live ni, memandangkan saya dah menguap kejap. Conclusion dia, kalau katakan kita masih lagi ikut cara diet yang tak mengikut kepada makanan kegemaran kita, nescaya kita akan lambat sangat nampak progres penurunan berat badan. Kenapa? Pertama, kita akan rasa susah, rasa nak konsisten. Dan yang kedua, kita juga akan ada masalah rasa stres bila follow berdiet. Cara yang salah. Boleh tak saya nak tanya, siapa kat sini pernah cuba berdiet? Boleh tak komen pernah cuba berdiet? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau pernah cuba berdiet sebelum ni? Boleh tak? Komen sekejap. Boleh tak bagi saya love banyak? Sebab kalau pernah cuba berdiet, dia akan cuba perasan. Dia akan perasan. Perasan apa? Perasan macam at one point dalam dia punya dieting proses tu, dia akan rasa sangat bosan. Sangat stres. Kenapa aku tak boleh makan makanan tu? Kenapa aku tak boleh makan makanan ni? To be honest, kebanyakan daripada student saya dia tanya, Coach, kalau saya nak berdiet ni, boleh tak saya nak makan makanan macam ni? Ataupun makan makanan macam tu? Jawapan saya boleh, boleh dan boleh. Tak pernah lagi saya jawab tak boleh. Melainkan kalau nombor satu, kalau dia makan makanan yang akan menjadikan tahap kesihatan dia semakin tak baik. Contoh, orang yang ada kencing manis, dia makan gula-gula. Ataupun dia makan kek satu full cake tu, whole cake tu. Contoh. Ataupun minum air manis sampai bercawan-cawan. Contoh. Okay? Diet tapi berat tak turun pun stres kan. So benda tu pun akan menambahkan lagi atau melambatkan lagi proses kita nak berdiet. Itu satu. Yang kedua, masalah orang yang macam tu, dia juga akan rasa macam mana? Dia orang juga akan rasa macam apa? Rasa stres. Rasa stres bila berdiet, dia akan menyebabkan macam tadi kan, macam tadi tu diet berat tak turun, satu lagi diet tu pula susah nak ikut, rasa macam tension sangat. Dia akan rasa macam stres, dan stres itu jugalah menjadi punca kenapa kita susah nak turunkan berat badan, sebabkan ada masalah ketidakseimbangan hormon yang berlaku kepada diri kita. Saya nak tanya juga, siapa kat sini, siapa pernah cuba diet kan? Puan Kak Lee pernah cuba berdiet. Ada tak rasa stres bila follow diet yang pernah amalkan sebelum ni? Boleh tak? Ada tak rasa stres? Rasa stres sangat makan Maggi pun boleh makan Maggi. Makan Maggi, suka makan Maggi Right. So, bila maksud saya gini, bila maksud macam makan Maggi, boleh makan Maggi. Cuma Maggi ni ada beberapa komponen dalam Maggi ni yang akan menyebabkan beberapa perkara. Nak tahu tak benda apa? Dalam Maggi dia ada monosodium glutamate, MSG nama dia. Monosodium glutamate, dia adalah perisa, pendek kata. Perisa macam Ajinomoto. Ajinomoto ni bagus, tapi Ajinomoto ni dia akan mengganggu kepada banyak kita punya perisa. Dia juga akan menambahkan lagi kita punya macam darah kita akan jadi lebih pekat sikit daripada biasa, dan dia akan melambatkan, mungkin akan dapat tekanan darah. Dan juga Maggi tu pula katanya lambat nak dihadam. So bila lambat nak dihadam, dia akan menyebabkan kita rasa macam susah nak membuang air besar. Macam tu lah. Boleh ambil Maggi, even saya makan juga. Cumanya saya ada macam Maggi saya suka makan selama setahun pun saya okey je. Cumanya ialah macam lain orang lain, boleh je makan Maggi, tapi cuba limitkan dalam seminggu tu sekali je lah. Seminggu sekali. It's all, dia bukan pasal kalori je. It's more than calorie. It's about dia punya komponen dalam Maggi tu yang akan menyebabkan banyak benda-benda yang tak okey. Saya pun tak pasti ya ke tidak, tapi MSG pun akan menyebabkan rambut kita senang gugur. So, dapat sesuatu tak malam ni? So, saya tak plan nak buat live lama-lama sebabkan saya ada kelas esok lagi jam 9 pagi. 8 pagi sorry. So macam dah mengantuk dah sebenarnya. So saya pun tak rasa dapat ke tak tidur awal malam ni, sebabkan anak saya jenis tak tidur malam awal. Especially yang berboy tu kan. So that's why saya rasa macam saya just nak relax sekejap. Saya nak buat live dekat TikTok kejap.
Sebab saya punya TikTok followers dah lebih 1000 dah dalam masa 2-3 hari dah naik sampai 500-600. Tak tahu kenapa tiba-tiba. So saya dah dapat privilege untuk buat live dalam TikTok. So saya nak try buat TikTok punya live dalam tu dan cakap pasal konten yang sama. Kalau sesiapa kat sini, saya tahu Kak Mi ada TikTok. Saya tahu Kak Mi ada TikTok. Saya tak tahu Puan Sam Suryawati ada juga TikTok. Siapa ada TikTok kat sini? Siapa dekat sini yang ada TikTok? TikTok. Jangan risau, TikTok saya tak menari. Saya macam bukan raja gelik. Saya bukan raja gelik. So macam tak ada kerja nak bergelik dalam tu. Saya just share macam cara-cara, how to, macam exercise. Saya juga macam nak tambahkan followers. Tahniah apa Kak Mi? So nanti Kak Mi join saya dekat dalam saya punya TikTok. Oh Kak Mi, nanti bagi tahu saya bila nak start titanium. Kan, itu dulu bagi tahu Kak Mi nak start titanium lepas raya haji. Channel tu. Alright, so jumpa saya lagi. Kalau ada TikTok, jumpa saya kat TikTok. Kalau tak ada, tak apa, jumpa saya esok secara recorded. Tak ada TikTok kena install Puan Sam Suryawati. Dia kadang-kadang kan TikTok ni dia bukan ada macam benda gelik-gelik je. Dia ada banyak juga benda-benda yang best. Macam saya pun banyak juga belajar pasal psikologi, belajar juga pasal macam personal branding dalam tu. Saya rasa benda tu best bagi saya sebabkan saya buat bisnes dan saya kena explore banyak lagi platform-platform yang boleh naikkan branding Batak Fitness. Sebab kenapa saya nak naikkan branding Batak Fitness? Sebabkan kita punya aim nak bantu seramai 8,000 orang. Facebook saja sejak bulan April hari tu dia punya reach dah berkurang sangat. Biasanya bila saya buat Facebook live, saya punya followers, saya punya mata kat situ tu bukan 9, biasa 50, 30 lebih macam tu lah. Tak ada, Puan Nurmani tak ada, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, install. Kalau ada install, search nama dia Shah Batak. So nanti bolehlah tengok situ saya punya post kan. Jangan risau, saya tak menari gelik. Saya just bercakap-cakap gitu je. Saya juga ada bagi screenshot sikit. Tu je lah yang saya buat. Itulah coach kena jaga cucu sebab menantu duk berulang alik ke hospital. Oh ya ke? Baby Kak Mi macam mana? Cucu Kak Mi macam mana? Masih lagi dekat dalam tu ke? Dekat dalam apa? Dekat hospital. Macam mana keadaan dia? Hari tu kata apa? Ambil apa? Support. Dah kita PM tepi Kak Mi Right. So saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi besok insya-Allah secara recorded. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.